Tapi jangan kencing. Assalamualaikum, acahau, vanakkam. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam saya ada lihat live waliwati yang mengatakan bahawa prestasi negara bertambah baik di bawah pentadbiran PMX. Penanda aras yang mereka berikan adalah inflation rate, GDP, total foreign direct investment, unemployment rate dan lain-lain. Saya tidak tahu daripada mana mereka mengambil angka-angka ini, tetapi apa yang saya tahu, agenda perbodohan rakyat semakin berluasa sekarang ini, saudara. Saudara, mari kita lihat kepada data yang sebenar yang dibekalkan oleh Open Dosm untuk mendapatkan gambaran yang lebih ilmiah dan berfakta. Inflasi 1.9% ini bukanlah yang paling rendah dalam tempoh masa 5 tahun sebagaimana yang digambarkan oleh mereka, di mana semasa zaman pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, inflasi keseluruhan pernah menurun di bawah paras sifar inflasi hinggalah negatif 2.9% yang pertama kalinya dalam sejarah negara kita pada 2 Mac 2020 hingga Februari 2021. Inflasi secara keseluruhan 1.9% ini sebenarnya agak tinggi walaupun mencatatkan penurunan daripada tahun sebelumnya, iaitu pada Oktober 2022, iaitu 4.5%. Saudara, walau bagaimanapun, pada 15 Oktober 2023, Kementerian Kewangan di bawah PMX meramalkan inflasi keseluruhan akan berlegar sekitar 2.6% hingga 3.6% bagi tahun 2024, berikutan kesan penarikan subsidi dan kenaikan cukai SST dari 6% ke 8%. Sebagaimana yang diumumkan dalam Belanjawan 2024. Bagi GDP pula, saudara, secara keseluruhannya bagi suku tahun kedua 2021 adalah 16.2% dan tahun 2022 adalah 8.8%. Manakala pada tahun 2023 menurun kepada 2.9%. Dan alasan yang diberikan oleh kerajaan Madani adalah low base effect, di mana ini adalah alasan yang mengelirukan tentang prestasi relatif, di mana pertumbuhan pada tahun 2022 adalah 18.3% dan bagi suku tahun kedua berbanding negatif 11.2% pada tahun 2023. Saudara, keadaan ini berlaku kerana sektor pembuatan yang berkurang 9.1% dan ekspor negara yang meruduh 29.5% daripada tahun sebelumnya. Begitu juga dengan perbelanjaan penggunaan isi rumah dan pembelanjaan penggunaan peribadi yang menurun akibat daripada kenaikan harga barang dan rakyat hilang kuasa memberi. Penurunan input GDP yang menyebabkan kepada penurunan output itu adalah alasan yang munasabah yang boleh diterima oleh semua orang. Sedara, total foreign direct investment, kalau kita dengar berdasarkan pengumuman PMX, saya rasa lebih dari 600 bilion dah kita terima untuk tahun 2023, di mana daripada China diumumkan pada 31 Mac 2023 sebanyak 170 bilion, daripada Arab 40.6 bilion diumumkan pada 6 Oktober 2023 dan 465 bilion daripada US diumumkan pada 21 Ogos 2023. Namun apa yang tercatat di dalam Malaysia Investment Development Authority (MIDA), pelaburan bersih pada tahun ini hanya 63.3 bilion berbanding 163.3 bilion pada tahun 2022. Saudara, mungkin waliwat dan waliwati ini tidak tahu
membezakan di antara pelaburan bersih dan cakap kosong PMX. Pelaburan yang masuk pada tahun 2023 itu pun dari usaha kerajaan yang lepas, seperti Amazon Web Service yang bernilai 25.5 bilion yang diusahakan oleh Datuk Seri Hazmin Ali, dan 30 bilion dari Ili yang diusahakan sejak zaman Datuk Seri Najib Razak. PMX hanya klaim usaha dari kerajaan terdahulu di saat beliau gagal menarik pelabur masuk ke Malaysia. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi unemployment rate pula, ia boleh dikatakan kembali kepada normal, bukan menurun terendah dalam sejarah sejak PMX menjadi Perdana Menteri. Di mana unemployment rate Malaysia sejak 2016 adalah sekitar 3.2% hingga 3.4% dan melonjak naik kepada 5.3% akibat daripada pandemik COVID-19. Di mana saudara, perkara ini berlaku di seluruh dunia, bukan sahaja Malaysia, dan hasil usaha Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu dengan program subsidi upah dan program penjana kerjaya berjaya mengembalikan semula unemployment rate kepada kadar yang biasa sebelum COVID-19. Ini bukan usaha Anwar Ibrahim, di mana kita boleh persoalkan jika ini usaha beliau, jika ini usaha kerajaan Madani, apa yang beliau lakukan untuk menurunkan unemployment rate? Sudah tentu tidak ada, dan Anwar hanya mewarisi usaha kerajaan terdahulu. Tetapi janganlah waliwat dan waliwati klaim lebih-lebih seolah-olah Anwar ini hanya Anwar seoranglah penyelamat Malaysia. Dialah wali yang dikatakan akan menyelamatkan umat Melayu dan sebagainya. Wallahu alam, saudara.